Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar subjek matematik tahun 3, iaitu menganggar dan membundar nombor. Bersama saya, Cikgu Nabila. Selamat datang pelajar yang hebat. Mari kita bekerjasama. Lakukan yang terbaik untuk belajar sebanyak mungkin. Saling menghormati dan saling menyokong melalui semua cabaran. Mari kita lakukan bersama-sama. Baiklah, standard pembelajaran kita yang pertama ialah memberi anggaran kuantiti yang munasabah dengan menggunakan perkataan lebih kurang, kurang daripada dan lebih daripada. Standard pembelajaran kita yang kedua ialah membundarkan nombor bulat hingga ribu terdekat. Objektif pembelajaran kita ialah memberi anggaran kuantiti yang munasabah dengan menggunakan perkataan lebih kurang, kurang daripada dan lebih daripada berdasarkan set rujukan. Dan yang kedua, membundarkan sebarang nombor hingga 10,000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat. Kalau murid-murid boleh lihat, kita ada 3 bekas di sini. Hanya bekas 2 diberi beratnya, jisim tepungnya iaitu 1,500 gram. Baiklah. Jisim tepung di dalam bekas 2 lebih kurang separuh daripada jisim tepung di dalam bekas 3. Kalau kita tengok di sini, ni adalah bekas 2 dan ni adalah bekas 3. Kalau kita bahagikan kepada 2, kita boleh anggarkan jisim tepung bekas 2 adalah separuh daripada bekas 3. Manakala jisim tepung di dalam bekas 1 kurang daripada 1,500 gram. Ini yang bekas 1 dan ini yang bekas 2. Manakala jisim tepung di dalam bekas 3 lebih daripada 1,500 gram. Ini adalah cara untuk menjawab soalan anggaran. Baiklah, untuk contoh yang kedua, kalau kita dapat lihat 2 botol shampoo. Shampoo ini penuh dengan isi padunya 1,200 ml dan shampoo ini adalah separuh daripada Baiklah, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Kalau murid-murid dapat lihat, isi padu shampoo ni diberi adalah 1,200 ml. Okey, kalau kita tengok isi padu di botol sebelah dia, sebelah kanan ni, kita boleh tengok ini separuh. So, apa anggaran yang awak boleh buat? Anggarannya ialah isi padu pada botol yang separuh ini adalah lebih kurang 600 ml, iaitu separuh daripada botol shampoo yang penuh ini. Baiklah, kita teruskan lagi untuk contoh yang ketiga. Boleh tak awak anggarkan panjang riben merah? Diberi riben biru adalah 100 cm. Adakah murid-murid dapat anggarkan? Okey, baiklah. Anggaran panjang riben merah ialah lebih kurang 50 cm. Okey, itu jawapannya. Panjang riben merah lebih kurang 50 cm, iaitu separuh daripada panjang riben biru. Okey, kita teruskan lagi untuk contoh yang seterusnya. Kalau murid-murid dapat lihat, 3 orang murid sedang menyiapkan puzzle bendera Malaysia. Okey, daripada dialog itu, murid lelaki itu memberitahu, kita telah siapkan lebih daripada separuh gambar ini. Dan
ada lebih kurang 500 keping lagi. So, ini adalah anggaran yang dibuat oleh mereka. Kalau kita dapat lihat gambar ini, dia adalah lebih daripada separuh telah dibuat. Okey, kedua-dua anggaran ini adalah anggaran yang tepat. Baiklah, kita akan mulakan cara untuk menjawab soalan anggaran. Ini adalah contoh soalan daripada kuisis. Cikgu akan tunjukkan cara untuk menjawab soalan yang melibatkan anggaran. Baiklah, soalan pertama. Pilih dua botol yang mempunyai anggaran bilangan butang yang hampir sama. Okey, kalau kita tengok dekat sini, botol 3 dan 4 adalah lebih kurang. So, saya kena press the keyboard. 3 dan 4. Submit. Okey, soalan yang seterusnya. Satu balang penuh berisi kacang bersamaan 30 biji. Yang manakah mempunyai anggaran 20 biji? Okey, satu balang 30 biji. Kalau 20 biji, anggaran yang mana? Kalau yang ni 30, yang ni kurang 10. So, jawapan yang paling tepat adalah balang yang ketiga. Soalan seterusnya ialah anggarkan pensel dalam bekas B. Diberi pensel bekas A ialah 20. So, kita boleh anggarkan 10, tidak mungkin, 100 terlalu banyak dan semestinya 40, iaitu 2 kali ganda. Okey, anggarkan bilangan buku. Kalau kita tengok kat sini, 1, 2, 3 macam tu kan. Adakah kurang daripada 6? Lebih. Maksudnya jawapannya adalah lebih dari 6. Soalan seterusnya, jumlah kacang tanah di dalam bekas adalah lebih kurang berapa? Okey, diberi yang ini 40 biji. Dan yang ini berapa ni? Dilihat lebih banyak daripada yang ini, betul? So, 30 adalah jawapan yang tidak munasabah. So, jawapan yang munasabah adalah 80 biji. Okey, kita teruskan lagi dengan baiklah, kita teruskan lagi dengan objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu membundar nombor. Bundarkan 1362 kepada puluh terdekat. Okey, kita tengok nilai puluh adalah 6. So, kita akan membundarkan yang melibatkan nilai puluh 6 antara 60 ke 70. Kalau kita tengok 1360 dan 1370. Nombor yang kita bundarkan berada di sini. Okey, adakah nombor ini dekat dengan 1370 ataupun 1360? Semestinya nombor ini lebih dekat dengan 1360. Bermakna hasil daripada bundar yang melibatkan nilai puluh terdekat, nilai tempat puluh terdekat ialah 1360.
Bermaksud 1362 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1360. Sebagai contoh lain juga, kalau kita tengok semut ni, kalau dia berjalan naik atas bukit ini, okey, dia diberi dua pilihan, iaitu ke destinasi yang ini ataupun destinasi yang ini. Okey, destinasi mana yang lebih dekat? 1360 ataupun 1370? Semestinya 1360. Kita akan tengok di mana yang paling dekat. Baiklah, kita teruskan dengan cara yang kedua, iaitu menggunakan garis nombor. Okey, kalau kita tengok garis nombor ini adalah daripada 1360 ke 1370 kerana ia melibatkan nilai puluh. Okey, kalau daripada garis nombor ini kita boleh lihat 1360 ini lebih dekat dengan 1360 berbanding 1370. Okey, so jawapannya semestinya 1360 selepas dibundarkan. So, murid-murid boleh menggunakan mana-mana cara yang dirasakan lebih mudah untuk difahami. Baiklah, contoh untuk bundar nombor yang seterusnya ialah jelas. Bundarkan 5,820 kepada 1,000 terdekat. Okey, untuk cara yang ketiga, kita kena bulatkan nilai 1,000 yang ingin dibundarkan, iaitu 1,000 terdekat. Selepas itu, kita tengok digit yang seterusnya yang berada di kanannya, iaitu digit 8. So, murid-murid kena ingat, digit 8 adalah jika digit ratus 5, 6, 7, 8 atau 9 tambah 1 pada nilai 1,000. Okey, digit di sebelahnya adalah digit 8. So, digit 8 termasuk daripada digit ini. So, dia akan bertambah 1 kepada nilai 1,000. 5 ditambah dengan 1 menjadi 6. So, selepas ditambah, secara automatik nilai di sebelah kanannya bertukar menjadi sifar. Okey, sekiranya nilai di sebelah kanan iaitu sifar hingga 4, tiada penambahan dan nombor 5 dikekalkan. Dan sekiranya nombor di sebelah kanannya adalah nombor sifar hingga 4, apabila dibundarkan dia menjadi 5,000. So, untuk soalan ini, 5,820 dibundarkan kepada 1,000 terdekat menjadi 6,000. Baiklah, kita menggunakan cara yang seterusnya, iaitu okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Bundarkan ketinggian gunung kepada 1,000 terdekat. Okey, kita tengok ketinggian gunung adalah 4,095. Kita membuat garis nombor yang melibatkan nilai 4,000 hingga ke 5,000. Okey, ketinggian Gunung Kinabalu berada di sini, iaitu 4,095. So, jadi kalau dapat kita lihat 4,095 berada dekat dengan 4,000 ataupun 5,000. Semestinya lebih dekat daripada 4,000. Jadi, apabila dibundarkan kepada 1,000 terdekat, 4,095 akan menjadi 4,000. Cara yang kedua, seperti yang kita tengok sebelum ini, iaitu kita bulatkan nilai 1,000 dan kita tengok jiran di sebelahnya. Jiran di sebelahnya adalah sifar. Okey, murid-murid kena ingat, jika digit ratus, digit sebelah dia, maksudnya kalau kita bundarkan pada 1,000, digit ratus dia adalah sifar 1, 2, 3 hingga 4. Kekalkan digit 1,000. Tukar digit ratus, puluh dan sah kepada sifar. So, baiklah. So, 4 ini dikekalkan dan nilai ratus
dan 1000 ditukar menjadi sifar. 4095 dibundarkan kepada 1000 terdekat menjadi 4000. Contoh yang kelima, senaraikan nombor yang menjadi 2000 apabila dibundarkan kepada 1000 terdekat. Baiklah, untuk soalan ini, cara yang paling sesuai adalah kita menggunakan garis nombor. Okey. Cuba seperti yang kita tengok, untuk nilai Ogos 1984, 1950, 1900 dan 2035. Keempat-empat nombor ini apabila dibundarkan kepada 1000 terdekat menjadi 2000. Okey, kalau kita tengok di sini, adakah dia lebih dekat dengan 2000 berbanding 3000? Semestinya lagi dekat dengan 2000. Okey, so 3000 lagi jauh. So, sebab sekarang ni kita berada di 2000, 2034 dan 2100 pun lagi jauh berbanding dengan 3000. So, dekat sini kita boleh tengok 1984, adakah dia lebih dekat dengan 2000 ataupun dengan 1000? Semestinya dia lebih dekat dengan 2000. Okey, untuk 1900 pun sama, berada lebih dekat berbanding dengan 1000. Begitu juga 1900 berada lebih dekat dengan 2000 berbanding 1000. Okey. Baiklah, kita akan cuba jawab beberapa persoalan yang melibatkan topik bundar. Dalam kalangan nombor ini, contoh cikgu pilih 103. Okey, 103 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat. Okey, kalau kita tengok puluh terdekat adalah nilai sifar. So, adakah dia akan kekal menjadi sifar ataupun bertukar menjadi 1, iaitu 110. Adakah dia menjadi 100 ataupun 110? Okey, di sini kita tengok jarak antara 103 ke 100 dan jarak daripada 103 ke 110. Okey, kalau murid-murid boleh tengok, yang mana lebih dekat? Semestinya 100. Oleh itu, 103 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 100. Okey. Saya bagi contoh 84. Okey, 84 bila dibundarkan kepada puluh terdekat akan menjadi berapa? Adakah menjadi 80 ataupun menjadi 90? So, kita tengok daripada nilai 84 ke 80 dan nilai 84 ke 90. So, kita boleh tengok daripada 84 nak ke 80 hanya perlu berundur sebanyak 4 kali. Manakala 84 nak ke 90 perlu ke hadapan sebanyak 6 kali. So, yang mana paling dekat? Semestinya 80. Oleh itu, 84 bila dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 80. Baiklah, kita teruskan lagi dengan soalan yang melibatkan bundar nombor. Baiklah, 3578 dibundarkan kepada puluh terdekat ialah, kalau kita tengok kat sini, 7 adalah nilai puluh dan sebelah kanannya adalah 8, iaitu digit yang kaya. Apabila kaya, 7 akan bertambah menjadi 8. So, 3580. Dibundarkan kepada apa terdekat menjadi 3500. Kalau kita tengok dekat sini, kalau dibundarkan kepada puluh, dia akan nilai 5 masih lagi dekat. So, dia akan cuba kita bundarkan kepada nilai ratus.
dibundarkan dia menjadi 3,500. Betul? Ratus adalah jawapannya. 8,371 dibundarkan kepada ratus terdekat ialah 3 adalah nilai ratus, diranya 7 iaitu nilai yang kaya. Apabila kaya, 3 akan bertambah menjadi 4 dan nilai selepasnya akan bertukar menjadi sifar iaitu akan menjadi 8,400. Nombor ini telah dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 3,000. Apakah nombor itu? Iaitu nombor sebelum dibundarkan. Kalau kita tengok di sini, 3,500 bila dibundarkan dia akan menjadi 4,000 kerana 5 adalah nombor yang kaya dan 3 akan bertukar menjadi 4. Manakala yang ini 3,000 akan menjadi 3,000 kerana nilai selepasnya adalah nilai 4 iaitu nilai yang miskin. So, murid-murid kena ingat, diranya adalah kalau kaya dia akan bertambah, miskin akan kekal. Bundarkan kepada ribu terdekat. 2 menunjukkan nilai ribu dan jiranya 7 iaitu nilai yang kaya. Bila kaya dia akan dapat 1. So 2,000 akan bertukar menjadi 3,000. Baiklah, soalan seterusnya 6,558 dibundarkan kepada puluh terdekat ialah okey, 5 adalah nilai 10 dan jirannya adalah 8 iaitu nilai yang kaya. Apabila kaya, 5 akan bertambah menjadi 6 iaitu 6,560. Baiklah, soalan yang ketujuh, nombor ini telah dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 9,300. Apakah nombor itu? Itu nombor sebelum dibundarkan. Kalau kita tengok yang ini, nombor nilai ratusnya adalah 2, jirannya adalah 4. So, jirannya adalah miskin, so dia dikekalkan. Apabila dibundarkan menjadi 9,200. So, yang ini, jirannya adalah miskin, so dia dikekalkan dan menjadi 9,300. 2,742 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi okey. Kita tengok 7. Okey, 7 adalah nilai ratus, jirannya adalah 4 iaitu miskin. 7 dikekalkan dan menjadi 2,700. Ingat dia, selepas kita kekalkan atau tambah 1, nilai selepasnya akan bertukar menjadi sifar. 8,097 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi ada. Okey, 9 adalah nilai puluh, 7 adalah nilai yang kaya. Okey, kalau kaya dia dapat 1, 9 tambah 1, 10. Okey, 10 sifar di bawah, 1 di atas. So dia akan menjadi 8, 1 sifar 8,100. Soalan ni ramai murid yang salah jawab. Okey, keliru. Sebenarnya dia senang sahaja. Baiklah, kita teruskan soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-10. 7,011 dibundarkan kepada apa terdekat menjadi 7,010? Okey, kalau kita tengok di sini, nilai puluh masih ada. So, cuba kita bundarkan kepada puluh yang terdekat. Itu 1. Jiranya adalah 1. Adalah miskin. So, dia dikekalkan. So, dia adalah bundar kepada berapa terdekat? 10 terdekat. Kalau kita tengok ya. Okey, kita teruskan dengan soalan terakhir. Nombor ini telah dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 3,000. Okey, ini adalah jawapannya ialah 2,500 kerana 5 nilai yang kaya dan kaya nilai ribu akan bertambah 1 menjadi 3,000. Bermakna yang ini jirannya miskin.
Baiklah, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan kuisis yang akan diberikan sebentar lagi. Terima kasih.